Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian berkaitan dengan mata pelajaran Fiqh. Untuk kali ini tajuknya ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam perkongsian kali ini kita akan berkenalan dengan kumpulan Ahli Sunnah. Yang kedua, apakah punca wujudnya ataupun kemunculan Ahli Sunnah. Dan yang ketiga, nama imam ataupun tokoh yang menyumbang dalam pembentukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang keempat, kita melihat apakah cara Ahli Sunnah dalam sesuatu pembahasan. Dan yang terakhir, kita akan melihat prinsip-prinsip pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma untuk kali ini kemungkinan pembahasannya sehingga nombor 4 sahaja, ya. Bahagian yang pertama ini, dan yang kelima itu kita akan sambung di bahagian yang kedua, insya-Allah. Isi pertama dalam tajuk ini ialah kumpulan apakah yang membentuk Ahli Sunnah, ataupun Ahli Sunnah itu terdiri daripada siapa yang komponen yang ada dalam Ahli Sunnah itu. Jawapannya ialah dua, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 9 di bahagian atas tu disebut tatakawwanu jama'atu ahli sunnati min fariqai al-asy'ariyati wal Maturidiyati. Ada dua kumpulan yang menjadi komponen membentuk Ahli Sunnah. Mungkin dalam soalan nanti dia tanya mimma tatakawwanu jama'atu ahli sunnah. Jadi jawapannya dua, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian siapakah Asy'ariyah dan siapakah Maturidiyah? Kemungkinan soalan dia tanya macam tu. Man humul Asy'ariyah? Man humul Maturidiyah? Jawapannya ialah al-Asy'ariyatu hum ashabi Abi Hasanil Al-Asy'ari. Mereka adalah pengikut Abi Hasan Al-Asy'ari. Manakala Maturidiyah pula hum atba'u Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi kedua-dua ni adalah kena hafal, mereka adalah pengikut Abi Mansur Al-Maturidi. Kemudian bagaimanakah punca ataupun boleh berkembangnya Ahli Sunnah? Nash'atuhum, ya, di bawah tajuk Nash'atuhum. Dia bermula indama rafa'al mutawakkilu al-mihnata 'anil fuqaha'i wal muhaddithin. Bermula ketika mana mutawakkil menghapuskan, ya, rafa'a mutawakkilu al-mihnata, menghapuskan segala tekanan daripada para fuqaha dan juga ahli hadis. Seperti mana kita tahu dalam perkongsian yang lepas, Al-Mutawakkil digelar sebagai Muhyis Sunnah kerana beliau telah mengembalikan kedudukan para ulama dan menghapuskan segala tekanan daripada kerajaan Abbasi yang menganut fahaman Mu'tazilah, iaitu pemerintahnya, sehinggalah kepada Mutawakkil ini, beliaulah yang berperanan menghapuskan segala tekanan daripada para ulama yang terdiri daripada ahli fiqh dan juga ahli hadis. Oleh demikian beliau dikenali sebagai Muhyis Sunnah. Kemudian apa lagi yang berlaku ketika itu? Mutawakkil ab'adal mutawakkilu al-mu'tazilata. Makna Mutawakkil telah menjauhkan dirinya daripada Mu'tazilah, yang mana pemerintah sebelum Mutawakkil ini mereka menganut
aliran Mu'tazilah. Ya. Sehinggalah kepada Mutawakkil, dia menjauhkan diri daripada Mu'tazilah, wa adna khusumahum, dan merapatkan diri kepada musuh Mu'tazilah, iaitu fuqaha wal muhaddisin. Ya. Kemudian apa berlaku lagi? Oleh demikian, oleh kerana pemerintah tidak lagi menyokong Mu'tazilah, faqadat Mu'tazilatu saytaratal fikriyah natijata adami thiqatir ra'yil 'am bihim. Mu'tazilah telah kehilangan penguasaan pemikiran hasil daripada tiadanya kepercayaan masyarakat umum dengan mereka. Dia tidak lagi menguasai pemikiran khalayak ketika itu, ya, kerana pemerintah tidak lagi memberikan sokongan kepada Mu'tazilah. Kemudian apa lagi yang berlaku ketika itu sehingga munculnya ahli sunnah ialah bada'at syubahatul lati katabahal Mu'tazilah tazharu fi bi'atil islamiyah wa zada nasyatul mulhidin. Ketika itu keraguan ataupun kekeliruan yang ditimbulkan melalui penulisan golongan Mu'tazilah telah muncul di dalam Islam, ya, dalam masyarakat Islam, dalam persekitaran Islam, dan timbulnya ataupun bertambahnya aktiviti golongan yang tidak mempercayai ataupun tidak beriman, ya, tidak mempercayai agama, ya, mulhid, etis. Ketika itu mula muncul perkara-perkara yang keraguan-keraguan yang pernah ditimbulkan oleh Mu'tazilah, dan juga bertambahnya aktiviti daripada golongan mulhidin, ya, golongan etis yang tidak percaya kepada agama. Apa yang berlaku? Suasana ini menyebabkan munculnya dua imam yang agung. Faqayyadallahu lidifa'in 'anil Islam imamaini jalilaini. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan dua imam yang baik ataupun dua imam yang hebat untuk mempertahankan Islam. Daripada suasana yang berlaku ini, yang ada ni, terutamanya telah muncul keraguan-keraguan dan juga golongan-golongan mulhid yang tidak percaya pada agama, maka Allah bangkitkan ataupun Allah anugerahkan dua imam yang hebat, iaitu yang pertama Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan al-Ash'ari, yang beliau bergerak di Iraq, dan yang kedua Abu Mansur al-Maturidi yang bergerak di negara Mawara an-Nahri. Kalau kamu rujuk yang dimaksudkan dengan Mawara an-Nahri ini ialah ini adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab bagi merujuk negara-negara yang berada di berhampiran dengan sungai Nahrus Sihun wa Nahru Jihun. Ada dua sungai di situ, iaitu di negara Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. Kamu boleh tengok peta di mana kedudukannya. Di sini ada bandar-bandar yang penting, iaitu contohnya Samarkand, ya, Bukhara, Farghanah, Tusqat, wallahu alam sebutannya macam mana, Khawarizm, Muru, Turmuz ataupun Tirmiz. Semua tu adalah nama-nama bandar yang di sini lahir banyak para ulama, ya, di mana kita ketahui Imam Bukhari, Khawarizmi, ini nama tempat asalnya, ya. Kemudian Turmuz ataupun Tirmizi, ya. Dan lahir banyak ulama di negara Mawara'un Nahri. Mawara'an Nahri. Di antara yang muncul di situ ialah Abu Mansur al-Maturidi
yang berperanan mempertahankan Islam daripada keraguan-keraguan yang ditimbulkan dan juga menolak aktiviti-aktiviti ke arah ketidakpercayaan kepada agama dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah aliran yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini dan juga gabungan fuqaha dan juga muhaddisin inilah yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isi yang seterusnya ialah kita perlu tahu apakah cara ataupun metod yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahaskan sesuatu isu. Cara mereka ialah salaku tariqal salafis salih. Mereka menggunakan cara yang digunakan oleh salafus salih. Golongan awal Islam, 300 tahun yang awal tu. Cara sahabat dan sebagainya. Mereka ikut cara tu. Kemudian apa lagi yang cara yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikatakan cara ahli salafus salih itu ialah faja'alul Qur'anal Karim man halal azba alladhi yalja'una ilaihi min fi ta'arrufi aqaidihim. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber asli yang merujuk kepadanya dalam perkara-perkara untuk mengetahui akidah mereka. Jadi secara ringkasnya kita sebut ja'alul Quran al-Karim marja'ul awal, sebagai sumber utama dalam mensabitkan sesuatu, di antaranya dalam bab akidah. Rujukan utama mereka ialah Al-Quran dan juga Sunnah. Ini yang cara. Yang ketiga, apa lagi yang dipegang oleh ahli sunnah ialah wa yafhamuna aqaida minal ayatil Qur'aniyah. Mereka memahami berkaitan dengan perkara-perkara akidah melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya, wa mashtabaha alaihim minha, perkara-perkara yang ada kekeliruan berkaitan dengan akidah. Apa yang mereka buat ialah hawalu fahmahu bima tuhihi asalibul lughati wala tankiruhul uqul. Sekiranya terdapat kekeliruan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran selepas mana dirujuk, mereka akan cuba, ahli sunnah akan cuba memahami perkara tersebut melalui gaya bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab tu pada perkataan-perkataan tersebut. Mereka akan merujuk kepada bahasa Arab dan perkara tersebut tidak bercanggah dengan akal fikiran. Itulah cara yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara ringkasnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni merujuk kepada Al-Quran ataupun nas Al-Quran dan juga hadis. Itu cara mereka. Kalau terdapat keraguan, mereka menggunakan rujukan bahasa bagi mengukuhkan sandaran, menjadi sandaran dalam pegangan mereka. Kemudian secara wal jumlah tu, jumlah ni makna keseluruhannya, daripada dalam tajuk cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensabitkan sesuatu ataupun dalam pembahasan secara keseluruhannya, ini perlu kita ingat juga, mereka telah faqad salaka Ahlus Sunnati tariqan wasata. Secara keseluruhannya kita dapat simpulkan bahawa ahli sunnah telah berpegang dengan cara yang sederhana, ataupun cara yang pertengahan, wasata. Apa maksud wasata di sini? Iaitu jama'a bainal aqli wan naqli.
Ahli sunnah mengambil pendekatan mengumpulkan di antara akal dan juga nakli. Di antara fikiran akal dan juga nas daripada Al-Quran dan juga hadis. Gabungkan. Oleh sebab tu, ahli sunnah dikenali sebagai golongan yang berpegang dengan tariqan wasata, cara pertengahan. Jadi ini perlu kita ingat, isi penting ni, iaitu kalau soalan tanya, ma tariqatu ahli sunnah fil bahsi. Inilah jawapannya. Sekurang-kurangnya kita kata, salaku tariqas salafus salih. Kemudian kemungkinan soalan tanya, bagaimana sekiranya terdapat keraguan dalam pembahasan tersebut, setelah mana merujuk ayat Quran tu, ayat tu tidak menunjukkan maksud yang terus, maka mereka akan sokong kefahaman tersebut melalui penggunaan perkataan-perkataan tu melalui bahasa Arab. Selama mana perkara itu tidak bercanggah dengan akal fikiran. Jadi inilah yang dikatakan tariqan wasata. Seterusnya, bilakah kemunculan ahlus sunnah? Mata zahara ahlus sunnati wal jamaah. Jawapannya, fi awakhiri qarni salis al-hijri. Hati-hati ya. Ramai calon yang hanya menjawab fi awakhiril qarnil salis. Akhir kurun ketiga. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada tahun Hijri. Bukan Masihi. Ya. Hijri ini kena ada ditulis dengan lengkap. Wa awail qarnir rabi' al-hijri. Ini kemunculan ahlus sunnah wal jamaah. Akhir kurun ketiga, awal kurun keempat Hijri. Dan ini tambahan saja, kemunculan ahlus sunnah ini merupakan intisaran lil fuqaha wal muhaddisin, adalah kemenangan bagi para ahli fiqh dan juga ahli hadis. Sebab sekian lama mereka berada dalam tekanan, dan ini dengan kemunculan ahli sunnah wal jamaah, ini adalah merupakan satu kemenangan, seolah-olah satu kemenangan bagi mereka. Waqad ayyadaha al-khassatu wal 'am. Dan kemunculan ahli sunnah wal jamaah ini disokong oleh golongan yang khusus, iaitu golongan pemerintah dan juga pemerintah lah ya, wal 'amah dan juga masyarakat umum. Disokong kemunculan ahli sunnah tadi. Ahli sunnah telah jamaah tadi, hazil jamaah ni ahli sunnah waraddat ala mu'tazilah. Apa yang ahli sunnah lakukan di antaranya ialah menyanggah pendapat-pendapat yang terdapat penyelewengan di dalam Mu'tazilah. Ya. Waraddat, mana menyanggah ataupun menolak fahaman-fahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah yang menyeleweng. Wahamalat, dan jamaah tadi telah membawa panji-panji untuk hamalat liwa ad-difa' ad-din. Telah membawa panji mempertahankan agama, waradda 'alal mulhidin, dan juga menolak ataupun menyanggah golongan yang etis, golongan yang tidak percaya kepada agama, yang banyak muncul ketika zaman tersebut. Jadi peranan ini dimainkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian isi seterusnya ialah kita tahu ada dua kumpulan yang membentuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terdapatkah perbezaan di antara dua kumpulan ini? Jawapan dia sudah tentu ada, tetapi dalam perkara-perkara yang kecil, ya, iaitu kita tengok sini dalam buku kamu dia bawa 5 sahaja.
al-umurul yasiratul mukhtalifatu bainal asy'ariyati wal maturidiyah. Perkara-perkara yang kecil ataupun yang ringkas, yang bukanlah perkara yang boleh membawa pada perpecahan besar, ya. Ini biasa dalam sekiranya ada dua kelompok, memang biasa berlaku perselisihan sedikit, ya, di antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Di antaranya dalam isu kaunul ma'rifati wajibatan bisyar'i aw aqli. Ini ada perbezaan, ya, pendapat, iaitu wajib mengenal Allah ni secara syarak ke atau secara akal. Itu isu yang pertama, yang ada perbezaan pendapat di antara Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian ada juga perbezaan pendapat dalam maksud iman dan Islam. Kefahaman yang sebenar tentang iman dan Islam ada perbezaan pendapat. Begitu juga maksud kepada qada dan qadar. Juga ada perbahasan di antara kedua-dua kumpulan ini. Begitu juga kewajipan siksaan terhadap orang yang orang yang asi, orang yang derhaka tu wajib mendapat siksaan melalui syarak. Syarak yang menyatakan bahawa orang yang melakukan maksiat ini dikenakan siksaan. Kemudian ada juga pembahasan berkaitan dengan isu makna kasbu, ya. Makna kasbi. Apakah makna usaha, ya, usaha tu? Ada perselisihan pendapat di antara Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kamu kena hafal di sini sekurang-kurangnya 3 perkara, ya, 3 perkara yang menjadi perselisihan di antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Itulah tadi bahagian yang pertama dalam pembahasan berkaitan dengan Ahli Sunnah, ya. Untuk perkongsian yang akan datang, insya-Allah kita akan melihat ataupun akan berkongsi berkaitan dengan prinsip pegangan Ahli Sunnah. Apakah perbezaan-perbezaan yang wujud di antara kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi kita boleh tahu melalui prinsip pegangan tersebut. Untuk perkongsian kali ini setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri perkongsian yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.